Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkongsi berkenaan suatu keputusan oleh Mahkamah Rayuan Sivil pada 8 Disember 2023 yang lepas berkenaan sebuah keputusan di dalam kes yang dikenali sebagai sekolah vernacular. Kes ini telah dirayu lanjutan daripada dua keputusan Mahkamah Tinggi Sivil Malaya Kuala Lumpur dan satu keputusan oleh Mahkamah Tinggi Malaya Kota Baru yang mana telah menolak tuntutan perayu-perayu di dalam Mahkamah Tinggi tersebut. Di dalam kes ini, perayu-perayu telah memfailkan suatu rayuan berkenaan keputusan Mahkamah Tinggi Malaya sebelum ini, manakala responden-responden terdiri daripada berbagai pihak yang telah terlibat. Selain kerajaan Malaysia yang telah dinamakan sebagai pihak utama di dalam rayuan ini, responden-responden lain yang terlibat ialah Dong Zong dan Jiao Zong, Majlis Bahasa Cina Malaysia, Persatuan Tamil Neri Malaysia, Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Tamil Malaysia atau Pertama sebagai pihak utama. Manakala pihak lain yang terlibat ialah Parti Gerakan Malaysia, MIC, MCA, Sekolah Menengah Persendirian Chong Hua Kuala Lumpur, Persatuan Tamizar Malaysia, Persatuan Tamilar Tirunal Perak, Kesatuan Gabungan Kebajikan Guru-Guru Bersara Sekolah Tamil Malaysia. Di dalam rayuan ini, antara beberapa isu utama yang ingin diputuskan oleh 3 hakim Mahkamah Rayuan ialah: pertama, sama ada Seksyen 2 iaitu definisi sekolah kebangsaan, Seksyen 17 bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, dan Seksyen 28 iaitu penubuhan dan penyelenggaraan sekolah jenis kebangsaan mengikut Akta Pendidikan 1996 adalah bercanggah dengan Artikel 152 Subseksyen 1 bahasa kebangsaan itu sendiri di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan isu kedua, sama ada penubuhan dan kewujudan sekolah jenis kebangsaan melanggar Artikel 5 iaitu hak untuk hidup dan kebebasan, Artikel 8 hak kesaksamaan di hadapan undang-undang, Artikel 10 hak untuk kebebasan bersuara, Artikel 11 hak untuk beragama dan Artikel 12 hak akses sama rata kepada pendidikan. Di dalam isu yang pertama, Mahkamah telah menjawab persoalan ini di dalam perenggan 33 penghakiman, iaitu bahawa sekolah jenis vernacular atau kebangsaan sekolah bukan pihak berkuasa awam, dan oleh itu penggunaan bahasa Tamil atau Cina di sekolah-sekolah ini sebagai bahasa pengantar tidak akan dilarang ataupun bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, kerana penggunaan sedemikian tidak sepatutnya dianggap ataupun digunakan untuk tujuan rasmi dalam pengertian Perkara 152 Subseksyen 6 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, di perenggan 50, penghakiman juga menyatakan Mahkamah juga berpandangan bahawa sekolah bukan merupakan pihak berkuasa berkanun mahupun pihak berkuasa awam, dan sewajarnya penggunaan sesuatu bahasa selain bahasa Melayu di sekolah jenis kebangsaan sebagai bahasa pengantar bukan untuk tujuan rasmi, dan oleh itu akan menjadi dibenarkan oleh proviso yang dinyatakan dalam Perkara 152 Subseksyen 1 Sub A dalam Perlembagaan Persekutuan. Berkenaan dengan isu yang kedua ialah sama ada kewujudan sekolah jenis kebangsaan ini telah melanggar peruntukan tertentu dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu berkenaan dengan kebebasan asasi individu, khususnya dalam perkara ataupun Artikel 5, Artikel 8, Artikel 10, Artikel 11 dan Artikel 12 seperti yang disebutkan sebelum ini. Mahkamah di dalam perenggan 64 penghakiman memutuskan persoalan ini dengan menyatakan seperti berikut bahawa bukan sahaja penubuhan dan penyelenggaraan sekolah jenis kebangsaan ini tidak bercanggah dengan Artikel 152 Subseksyen 1, tetapi juga bahawa penggunaan bahasa Tamil dan bahasa Cina di sekolah tersebut adalah tertakluk kepada perlindungan yang diberikan di bawah Perkara
152 subsection 1 subsection B. Dalam erti kata yang lain, sekolah jenis kebangsaan ini layak untuk mendapat sumber daripada kerajaan bagi tujuan penubuhan dan penyelenggaraan seperti mana sekolah kebangsaan. Di dalam penghakiman oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan ini, ianya mengesahkan berkenaan dengan keputusan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur sebelum ini dan menolak rayuan perayu-perayu berkenaan rayuan oleh plaintiff-plaintiff yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Malaya sebelum ini. Berdasarkan perkembangan semasa berkenaan dengan keputusan kes tersebut, ianya masih belum menjadi mutlak dan dimuktamadkan, memandangkan terdapat kebenaran rayuan difailkan oleh perayu-perayu di Mahkamah Persekutuan berkenaan dengan isu tafsiran mahkamah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan ini. Jadi, apa pandangan anda berkenaan dengan perkongsian video kali ini dan sila kongsikan kepada kami pandangan anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.